A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah pagi ini kita bersama sekali lagi di dalam Gerakan Wanita Sejahtera dalam slot live bersama Dr. Anda. Sebuah program anjuran Musmedik, Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama-sama dengan Gerakan Wanita Sejahtera. Sebelum saya teruskan, jangan lupa like, follow dan share Facebook Gerakan Wanita Sejahtera dan bantu kami sebarkan video ini seluas-luasnya untuk memberi manfaat lebih ramai orang. Jadi untuk pengetahuan bagi yang baru follow kami, insyaAllah setiap minggu kami akan bawakan pakar-pakar untuk memberi kefahaman dan kesedaran mengenai pelbagai subjek kesihatan yang relevan. Anda boleh lihat rakaman video bagi siri-siri yang lalu di page kami Gerakan Wanita Sejahtera. Sila like, follow dan share Facebook dan video di Gerakan Wanita Sejahtera. Baik hadirin sekalian, pejam celik, kita telah masuk hari ke-13 di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Jadi saya yakin semua berazam mahu menyempurnakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya bagi berebut pelbagai hikmah yang istimewa bagi bulan Ramadan yang mulia ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sampai bulan Ramadan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu-pintu neraka boleh ditutup dan diikat serta dibelenggu syaitan dan iblis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian yang mengikuti live hari ini, pasti mempunyai persoalan-persoalan tersendiri yang berkaitan dengan perubatan dan ibadah puasa itu sendiri. Jadi di segmen yang lalu, kami ada kongsikan mengenai diabetes dan Ramadan, bagaimana orang yang menghidap diabetes menukar rutin ubat dan sebagainya. Jadi untuk segmen kali ini pula kita fokuskan pada prosedur-prosedur perubatan yang mempunyai implikasi pada ibadah puasa, hukum-hukum yang berkaitan supaya kita lebih yakin dengan ibadah puasa kita dan pada waktu yang sama tidak mengabaikan kesihatan tubuh badan kita. Baik, hari ini kita akan datangkan dua orang panel untuk membincangkan topik kita, prosedur perubatan di bulan Ramadan, batalkah puasa? Jadi kami berasa betul hari ini sebab dapat menjemput YB Marzuq di celah-celah kesibukan jadual YB dan juga pakar bedah yang tidak asing lagi di page Gerakan Wanita Sejahtera, Dr. Hafizah. Okey, jadi saya perkenalkan panel-panel saya dahulu. Panel saya yang pertama, panel saya yang pertama yang berhormat Datuk Ahmad Marzuq bin Syahari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam Hal Ehwal Agama, juga Ahli Dewan Rakyat Parlimen Pengkalan Cepa. Beliau mendapat ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang Fiqh dan Usul di Universiti Al-Albaid di Jordan. Sarjana Hadis di Universiti Sains Malaysia dan kini pelajar tahun akhir PhD Sejarah dan Tamadun Islam di Universiti Malaya. Dilahirkan di Bachuk, Kelantan, berkahwin dan mempunyai 6 orang cahaya mata. Okay, panel saya yang kedua. Dr. Hafizah Saleh, pakar perunding pembedahan am di Hospital Pakar An-Nur, mendapat medical degree di Universiti Kebangsaan Malaysia dan master surgery juga di UKM, berasal daripada Batu Pahat, Johor. Berkahwin dan mempunyai 4 cahaya mata. Dr. Hafizah bertanggungjawab mengemudi Unit Kesihatan Awam dan Pergigian Jabatan Musmedik Dewan Muslimat PAS Malaysia. Okey. So baik, tanpa melengahkan masa lagi untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya jemput YB Marzuq untuk memberikan kata-kata aluan dulu dan pendahuluan bagi tajuk kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terima kasih kepada pengacara ataupun moderator kita pada kali ini dan saya ucap terima kasih kepada Dewan Muslimat PAS Malaysia di bawah Musmedik kerana sudi untuk menjemput saya walaupun yang selayaknya kena panggil mufti sebenarnya. Beberapa kali kerana ada sedikit pengalaman sewaktu
saya bersama dengan tim hospital USAM satu ketika dulu. Ini adalah merupakan satu topik ataupun bidang yang sering kita ulang-ulang sebut setiap kali tibanya bulan Ramadan, dan saya berada di sana bersama dengan rakan-rakan mengemudi bahagian agama di HSM. Saya rasa itulah mungkin sebab dipanggil dan dijemput saya. Terima kasih atas jemputan. InsyaAllah apa yang kita akan sebut ataupun apa yang saya akan sebut hari ini, saya akan bawa pandangan kalau merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar dalam mazhab kita Syafi'i dan juga pandangan kontemporari ulama-ulama terkini berkaitan dengan banyak SOP yang berkaitan kepada pesakit terutama dalam bulan Ramadan ini, yang pada pemerhatian saya sebenarnya punca berbezanya di antara pandangan-pandangan ini kerana penafsiran tentang al-jawf ataupun rongga, apa yang dimaksudkan dengan rongga, yang sebahagian daripada ulama-ulama dulu mengatakan bahawa rongga itu apa saja yang rongga badan kita, tetapi setelah meneliti kepada keperluan perubatan semasa, maka ulama sebahagiannya berpandangan yang dimaksudkan dengan rongga itu ialah rongga tempat memproses makanan itu ataupun disebut sebagai al-jawf. Maka sebarang masuk suatu perkara sehingga sampai kepada perut tempat memproses makanan itu dikira sebagai asas kepada perkara membatalkan puasa. Ulama bersepakat bahawa asas kepada pembatalan puasa ini ada 4 perkara paling utama. Yang pertama makan, minum, bersetubuh dan juga haid dan nifas. Maka apa yang akan kita bincangkan ini barangkali dalam kerangka makan dan juga minum. Adakah perbuatan itu dikira sebagai makan dan juga minum, ataupun ianya tak sampai pun ke tempat memproses makanan, sama ada SOP yang dilakukan oleh pengamal perubatan melalui rektum ataupun dubur manusia itu, adakah itu sampai kepada perut yang memproses makanan. Itu asas kepada perbincangan hari ini, dan juga ada lagi yang melibatkan perkara-perkara baru yang saya baru tengok dan teliti, dah lama dah tinggal alam hospital ini. Sebagai contoh, menggunakan kapsul, letak kamera masuk, ditelan ke batu keluar balik untuk tengok apa yang ada berlaku luar biasanya dalam sistem penghadaman kita. Itu satu benda baru bagi saya yang saya telah meneliti, dan ini satu ilmu yang akan kita pelajari. Barangkali Dr. Hafizah yang ada bersama kita ini lebih memahami tentang perkara ini. Jadi itu saja sebagai singkat intro daripada saya. Terima kasih. Terima kasih YB. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan pembentangan daripada Dr. Hafizah, pakar perubatan kita. Baik doktor, antara perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Saya percaya dalam prosedur perubatan yang doktor lakukan, ada yang melibatkan prosedur memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan manusia, contohnya pemeriksaan endoskopi dan sebagainya. Jadi boleh doktor berikan contoh-contoh prosedur perubatan lain yang meragukan boleh membatalkan puasa. Silakan doktor. Tadi pakar bedah am yang bertugas di Hospital Pakar Anur, dan juga saya bertanggungjawab memegang unit kesihatan am dan pergigian Musmedik Dewan Muslimat PAS. Okey. Bila masuk bulan puasa ni memang perkara biasa. Pesakit-pesakit saya akan sentiasa bertanya, terutamanya 2 prosedur utama ni lah, iaitu kolonoskopi dan OGDS. Kolonoskopi maksudnya skop bahagian bawah, usus bahagian bawah, usus besar, dan OGDS adalah skop bahagian atas lah, di mana kita akan masuk ke rongga mulut, saluran makan, esophagus, dan juga masuk ke perut dan sebahagian usus kecil.
Okey, pertama saya nak terangkan sikit tentang prosedur kolonoskopi. Okey, prosedur kolonoskopi ni dia ada certain indication yang kadang-kadang kita tak boleh nak buat dia tunggu habis bulan puasa baru kita buat. So certain indication yang kita biasa ada untuk kolonoskopi ni adalah kalau pesakit kita suspect dia ada colon cancer. Kanser pada usus besar. Dia boleh datang dengan berak berdarah, dia punya pembuangan najis dia berubah tak seperti biasa dan simptom-simptom lain seperti menjadi kurus. Selain daripada kanser kolon, satu lagi penyakit yang kita agak bimbang adalah kalau pesakit datang dengan cerit berit yang berpanjangan lebih daripada 2 atau 3 bulan. So kita takut pesakit ni ada masalah kita panggil inflammatory bowel disease. Ini boleh menyebabkan pesakit kehilangan berat badan yang teruk dan usus dia boleh jadi bengkak dan bocor kalau kita lewatkan dia punya diagnosis dan treatment. Okey, selain daripada tu ada juga pesakit yang datang dengan pendarahan dan mungkin kita terpaksa juga membuat kolonoskopi dengan segera ataupun maybe kita perlu buat kolonoskopi untuk berhentikan pendarahan itu sendiri. Okey, so kolonoskopi ni dia perlukan persediaan di mana sehari sebelum kolonoskopi ni pesakit tak boleh makan macam biasa. Contoh kalau kita nak buat hari Jumaat, hari Khamis, start daripada hari Khamis, pasien cuma boleh makan bubur kosong ataupun roti kosong sahaja. Bolehlah tambah dengan ayam atau ikan tanpa kulit. Okey. Makanan-makanan seperti makanan yang berserat, sayur, buah, susu, jenis-jenis dairy product memang kita laranglah untuk diambil sebab benda ni akan stay lama dalam usus. Okey. Dan kemudian selain daripada itu, sehari sebelum prosedur kita akan suruh pesakit ambil sejenis ubat untuk clearkan usus. Sebab kalau kita nak teropong masuk dalam, kita nak kena make sure usus tu clear. Kalau tak, kita tak nampak. Okay. So selalunya ubat ni sama ada kita boleh start bagi pasien pukul 6 petang sehari sebelum ataupun pilihannya boleh juga bagi 8 malam sebelum prosedur. Okay. So kalau dia ambil pukul 6 petang, definitely dia tak boleh puasa lah sebab dia kena minum ubat. Sebab ubat ni memang jenis minum je, dia tak boleh ambil dengan IV ke apa. Tapi kalau misalnya dia nak puasa juga, maybe dia boleh ambil pukul 8 malam. Cuma masalahnya kalau pesakit ambil pukul 8 malam, sebab dia kena ambil 2 kali, 8 malam dan 10 malam, mungkin pukul 12 malam atau pukul 1 dia still tak boleh tidur lagi. Sebab dia akan pergi ke tandas berkali-kali untuk membuang najis. Okay. Okay, itu persediaan sebelum. So pesakit kena membuat pilihan lah sama dia nak puasa ataupun tidak. Okay, bila dah start makan ubat ni, pesakit sebenarnya tak boleh makan makanan pepejal dah. Dia cuma boleh minum air kosong sahaja. Okay. Lepas tu semasa prosedur pula, kita untuk kolonoskopi kita akan bagi sedation. Sedation ni maksudnya kita biasa akan bagi ubat tidur tapi pasien bukan tak sedar sepenuhnya. Dia masih boleh berkata-kata tapi biasanya lepas prosedur dia tak akan ingat apa yang kita buat dekat dia. Okay. Dan kemudian setengah-setengah pesakit kita akan bagi dia, kita akan masukkan air lah, IV drip. Bukan semua kes lah, certain case. Dan kadang-kadang semasa prosedur tu juga, Aisyah boleh tunjuk apa ni? Mainkan video. Dah. Betul masih punya. Betul masih punya. Dr. Fiza minta unmute kan? Tak dengar suara. Okay. So ini contoh video yang saya ambil lah salah seorang pesakit saya. Kalau kita nampak memang clear dah kan kat situ sebab dia dah makan ubat sebelum tu. So kalau kita dapati macam ada najis yang kita tinggal dan tak clear,
kita akan flushkan air lah masuk dalam. Tengoklah 50cc, 100 atau maybe lebih, bergantung pada kebersihan usus dia. Pagi pukul 6 tu lah. Saya tak perlu tunjuk habis kot prosedur ni, kan? Kita boleh next pada tu. Okey. Kemudian proses prosedur yang seterusnya adalah OGDS atau esophagogastroduodenoscopy. Masuk esophagus, gastric and also duodenum, usus kecil. Biasanya yang ini dia lebih indication dia lebih banyak, dan biasanya kita buat untuk pesakit banyak yang kes emergency kita kena buat lah, sebab kalau pesakit datang dengan pendarahan, dia berak berdarah, berak warna merah ataupun hitam disebabkan oleh ulcer dekat perut, memang kita kena buatlah prosedur ni. Okey. Selain daripada tu, kalau kita suspect patient ada kanser perut ataupun patient ada gastric symptom yang teruk. Ramai sebenarnya pesakit bulan puasa ni, ramai sebenarnya patient yang datang dengan simptom gastrik yang sangat teruk, dan ramai yang kata pada saya dia orang tak boleh puasa. So nak tak nak, saya memang kena bagi dia orang treatment, dan juga setengah daripada dia orang saya tak boleh tangguhkan dia punya prosedur OGDS ni. Sebab kita nak tengok kenapa dia punya simptom tu teruk sangat. Adakah dia ada complication seperti dia ada ulcer ataupun dia ada infection yang kita boleh detect hanya melalui OGDS sahaja. Dan ramai juga yang datang dengan masalah reflux disease, lebih kurang macam gastritis juga, yang memang kita terpaksa buat skop di bulan puasa. Cuma kalau untuk OGDS ni, dia punya persediaan dia cuma kena puasa 6 jam sahaja sebelum prosedur. So kalau misalnya kita buat hari Jumaat, Khamis malam pukul 12 dia dah dia puasa, pagi dia tak boleh sarapan. Kalau dia nak puasa dia tak boleh sahur. Okey, seterusnya sama juga OGDS ni Tafisa minta unmute. Ni just nak tunjuk macam mana kita buat OGDS tu. Kita masuk dekat tekak tadi tu, kita nampak. Lepas tu kita masuk dekat esophagus. Lepas tu kita akan masuk ke dalam. Okay. Suara latar tu abaikan. Okay. Ini dah nak masuk esophagus, dah nak masuk perut lah ni. Ini junction dia. Okay, kita masuk perut. Okay, so kita nampak perut memang banyak dia punya lipatan-lipatan ni. Sebab tu kalau orang makan banyak, dia boleh banyak makan sebab banyak lipatan-lipatan. So biasanya OGDS ni kalau kita buat dia akan clear je, tak perlu masukkan air pun. Tapi kalau macam keadaan kita kena ambil biopsi, kita kena ambil contoh sel, kadang-kadang dia berdarah, so kita kena flush dengan air lah. Tapi memang tak banyak lah, dalam 10-50 cc macam tu je, memang tak banyak. Okay, ni usus kecil duodenum. Okay, kot tak perlu teruskan lah, tak perlu habiskan. Okay, ini selain daripada prosedur-prosedur yang dua ni, kolonoskopi dengan OGDS, ada banyak juga prosedur-prosedur lain yang masuk ke dalam rongga juga, yang setengahnya saya buat, setengahnya doktor pakar lain yang buat lah, especially pakar ENT. Okay, boleh continue slide. Okay, so prosedur-prosedur rongga lain, kita ada prosedur dekat telinga, dekat hidung, pergi dekat larynx, antara salur makan kan. Okay, kalau untuk telinga, kejap Aisyah, jangan laju sangat. Untuk telinga, ear irrigation. Kita akan flushkan air masuk dalam telinga ni. Biasanya kita buat pada orang-orang yang ada masalah, ada banyak earwax ataupun tahi telinga. Dia terlalu keras, dia orang letak buat titik telinga pun dia tak boleh keluar. So dia orang kena buat ear irrigation untuk keluarkan lah benda ni. Okay. Lepas tu kalau nasal irrigation pula, kita masuk hidung. Yang ni biasanya untuk orang yang ada masalah sinusitis, allergic rhinitis, dia selalu hidung berair.
dan dia selalu tak sihat because of infection dekat hidung. So kita akan masukkan dengan alat ni untuk masukkan air dekat dalam sinus, dekat dalam rongga hidung ni. Dan biasanya dia akan pergi dekat tepi-tepi dekat sinus dan dia akan keluar balik benda ni. Okay. Lepas tu kita ada next. Kita ada laryngoskopi pula. Laryngoskopi ni dia macam OJGS tadi, laluan asalnya lebih kurang sama, cuma dia tak masuk. Ini adalah peti suara. Peti suara ni akan menyambungkan masuk ke dalam saluran pernafasan. Kat belakang dia ni adalah esophagus, tempat salur makanan. So laryngoskopi ni biasanya dia sampai sini je lah dia akan tengok. Ini biasanya pakai ENT jugalah yang akan buat. Kita boleh tengok vocal cord, kita panggil peti suara ni. Ni kita tengok lah tepi-tepi ni kalau ada masalah. Okay. Next. Okay. Ini pula adalah pemeriksaan telinga lah. Kalau orang yang ada masalah macam telinga sakit, telinga berdengung, kita nak tengok tympanic membrane kan, genang telinga kalau ada masalah. Ataupun kalau orang trauma tiba-tiba telinga dia berdarah, kita nak tengok apa masalah yang berlaku pada dia, kita akan gunanya lah. Kita just masukkan kamera sahaja, tak ada masukkan air or anything. Okay, next. Okay, ini prosedur ni sistoskopi, di mana kita akan masukkan kamera ke dalam salur kencing, masuk ke dalam pundi kencing. Biasanya kita lakukan ini untuk pesakit yang ada masalah pendarahan, kencing berdarah. So kita nak tengoklah, is it patient ada batu ke, ada infection kat dalam, ataupun ada ketumbuhan. So kita akan buat ni. Untuk sistoskopi ni memang definitely kita akan masukkan air. Memang kita kena distend the bladder lah masa nak masukkan. Memang kita tak boleh buat tanpa masukkan air. Okay. Okay, next. Okay, proctoskopi. Ini adalah pemeriksaan bahagian dubur ataupun rektum. Bukannya sepanjang rektum. Rektum kita dia punya length dia dalam 12 cm, tapi ini dalam 6-7 cm je proctoskopi ni kita masukkan. Lepas tu kita akan sulur untuk tengok, biasanya untuk tengok hemoroid. Pesakit yang ada masalah, dia kata dia berak berdarah. So pemeriksaan yang simple dekat klinik kita buat. Kita akan masukkan proctoskopi, kita namakannya yang ni. So dalam masa yang sama, kalau dia ada hemoroid yang berdarah, kita boleh terus buat rubber banding. Kita masukkan alat suction, kita sedut dan ni kita ikat lah. So getah ni akan tertinggal kat dalam tubuh pesakit lah. Sampai lepas tu bila dah 6 jam, bila salur darah tu mati, dia akan jatuh. Okay. Seterusnya. Aisyah. Okay. Ini juga adalah antara topik yang sangat pesakit selalu tanya, batal tak puasa kalau buat? Biasanya dilakukan untuk pesakit-pesakit yang mengandung lah. Kalau nak buat pemeriksaan kan, sama ada dah ada bukaan, nak check kalau dia ada masalah contraction pramatang ke. So memang ini akan dilakukan vaginal examination, masukkan 2 jari ke dalam vagina untuk check. Okay. Ini pula rectal examination. Kalau yang tadi tu vaginal examination, Dr. ONG yang buat, wajib untuk diorang. Kalau ini rectal examination, wajib untuk surgeon untuk buat lah. Setiap pesakit yang datang dengan sakit perut, memang kita kena buat rectal examination. Basically kita nak tengok kalau ada ada ketumbuhan di dalam rektum. Dan juga dilakukan untuk tengok prostate punya size kalau orang yang ada masalah benign prostatic hyperplasia, dia susah nak kencing disebabkan prostate dia membengkak. So ini adalah pemeriksaan dia lah, just masuk jari je. Okay. Next. Okay, so kita ada juga tiup-tiup yang kita masukkan pada rongga lain lagi. Okay, yang ini common, kita masukkan tiup kencing ke dalam ke dalam salur kencing lah, untuk masuk ke dalam pundi kencing. Sebab kita masukkan ni biasanya kalau pesakit ada masalah tak boleh buang air kecil sendiri, ataupun kita nak check, kita nak monitor dia punya kencing. Kalau pasien ada masalah macam kurang air dalam badan, ini adalah satu benda yang kita kena letak untuk pastikan pasien punya general condition okey atau tidak lah. Okay, rice tube. Walaupun rice tube ni
kita sebenarnya letak biasanya untuk bagi makan dekat pesakit, tapi ada juga indication lain yang kita bukan untuk bagi makan lah. Contoh, kita masukkan rice tube ni sebab pesakit ni ada masalah muntah berkali-kali, mungkin disebabkan usus tersumbat atau usus dia punya perut dia membengkak, ada banyak konten dalam perut dia, so kita masukkan nasogastric tube atau rice tube ni ke dalam perut dia dan untuk kita keluarkan isi kandungan dalam perut dia. Tak semestinya untuk kita bagi makanan lah rice tube ni. Ataupun kalau pesakit yang datang dengan pendarahan, kita akan letak jugalah rice tube ni untuk tengok berapa banyak pendarahan dia. Okay. Jadi banyak betul Saya tengok pun macam banyak jugalah kiranya banyak rongga-rongga yang berkaitan, bukan saja rongga makanan, rongga telinga, rectum, vagina. Jadi saya rasa yang persoalan yang tu pasal skop lah, sebab dia memang betul-betul masuk ke rongga makanan dan juga kadang-kadang memerlukan memasukkan air. Jadi mungkin dekat situ itu yang persoalan yang lebih itulah yang untuk kita bincangkan. Jadi doktor, kalau bagaimana pula dengan pesakit yang memerlukan pembedahan? Kadang-kadang tarikh yang dijadualkan untuk pembedahan jatuh pula pada bulan Ramadan. Jadi boleh doktor ulas, jika seorang itu dijadualkan untuk pembedahan, apa prosedur-prosedur perubatan yang boleh berlaku? Okay. Pembedahan ni dia ada banyak jenis lah. Biasanya kita bergantung pada apa ubat bius yang kita akan bagi. Paling common adalah general anesthesia, di mana patient memang tidak sedar sepenuhnya. Kalau tak salah saya, Wahid Mazud boleh betulkan, batal puasa kalau kita tidak sedar lebih separuh hari kan. Tapi ada pesakit dia tak sedar mungkin kurang daripada separuh hari, bergantung pada prosedur tu, apa prosedur yang kita buat lah. Cuma ada setengah-setengah keadaan general anesthesia ni dia tak sedar masa buat operation, tapi lepas kita dah bawa balik ke ward, dia sedar sekejap dan dia tidur sepanjang hari. So maksudnya benda tu memang kena ambil kira juga saya rasa. Okay, selain daripada general anesthesia, ada juga prosedur yang kita guna spinal anesthesia. Maksudnya dia separuh sajalah, kita bagi ubat dekat bahagian area pinggang ni. Ini sebenarnya Ainul lagi tahu ni. So dia rasa kebas tapi dia masih dalam keadaan sedar. Okay, kita ada juga jenis local anesthesia, di mana kita akan bagi bius setempat dekat tempat yang kita nak buat prosedur sahaja. Okay, ada satu lagi, whole mask ni adalah general anesthesia juga, cuma biasanya dia dalam masa yang sangat singkat untuk prosedur yang sangat pendek. So masa tengah buat tu dia tak sedar, doktor tak masukkan tiup pernafasan, dia just whole mask sahaja. So maybe prosedur dalam 5 minit 10 minit dah siap. So selepas tu dia akan sedar. Tapi masa dia tak sedar tu dia dah tak sedar sepenuhnya lah. Okay. Next. Sebelum prosedur pembedahan ni, semasa prosedur pembedahan ni ada juga kadang-kadang kita, tapi kebiasaannya memang kita akan bagi dia IV drip. Okay, dan kalau pesakit tu kehilangan banyak darah, kita kadang-kadang memang terpaksa berikan darah kepada pesakit lah semasa prosedur. Tak kisahlah sama ada kita buat general anesthesia ataupun spinal anesthesia ataupun local, bergantung. Okay. Dan selepas prosedur, kebiasaannya pesakit masih akan ada IV drip lagi, sebab ada setengah-setengah prosedur pesakit tak boleh makan terus. So kita akan bagi. Dan kebiasaannya waktu ini pasien akan diberi ubat secara IV. Maksudnya dia masuk dalam salur darah. Sama ada antibiotik, ubat tahan sakit, kita akan masuk melalui salur darah dia. Dan macam saya kata tadi, ada setengah pesakit walaupun prosedur dah habis, dia masih tak sedar sangat, dia akan tidur sepanjang hari lah di dalam ward kerana kesan ubat bius yang berpanjangan. Okey, lagi. So jadi banyaklah juga persoalan yang boleh timbul status puasa bagi orang yang dibius penuh, untuk pembedahan IV drip, transfusion darah. Jadi adakah benda-benda ni boleh membatalkan puasa? Sebelum kita bincangkan pasal hukum-hukum berkaitan, boleh doktor terangkan pula prosedur yang berkaitan dengan imbasan radiologi dan pengambilan ubat.
yang memang kita tahu kalau kita ambil ubat secara oral memang membatalkan puasa lah kan. Bagaimana pula dengan yang lain tu? Silakan doktor. Okay, so ini pun boleh jadi persoalan juga pemeriksaan radiologi ni. Macam Ainul kata tadi, ada yang kita bagi oral definitely membatal lah. Tapi ada juga prosedur yang kita bagi secara IV. Banyak juga kalau tengok kat sini kan, 60 mil, 1 mil per kg. Kita bagilah dekat patient untuk sama ada buat CT scan atau MRI. So kita memang kena bagi lah ni, kalau tak bagi memang investigation yang kita buat tu memang tak berguna kalau kita tak bagi. Okay, dan ada juga prosedur yang kita akan bagi melalui melalui rectum, melalui tubuh. 300 hingga 500 ml. Dan benda ni sebenarnya semua kontras yang kita bagi ni, walaupun kita masuk dalam rongga dubur, tapi sepatutnya dia tidak ada serapan ke dalam badan. Dia meant untuk duduk dalam lumen sebab diagnosis dia kita nak tengok dekat lumen tu apa yang berlaku. Dan sepatutnya tak ada serapan kecuali sedikit. And ada satu lagi kalau tengok gambar. Ni. Okay. Yang ni adalah kalau kita bagi oral kontras, dia akan masuk dekat perut kan. Yang ni definitely membatal lah. Tapi ada juga prosedur yang kita bagi melalui rectum yang macam ni. Dia masuk daripada bawah, so dia just lalu dekat paling tinggi pun dia akan masuk kat sigmoid. Tapi dia memang tak akan masuk usus kecil ataupun dekat perut, memang tak sampai kalau dekat rectum. And ada juga yang kita bagi enema. Kita panggil enema study lah. Kita masukkan enema dan kita ambil x-ray. Dan pun ini juga adalah untuk usus besar. Kalau dia masuk usus kecil pun maybe masuk sikit dan takkan sampai perut lah yang ni. Okay, ubat-ubatan ni saya just sentuh sikit lah sebab memang sentiasa orang akan tanya. Okay, oral definitely tak boleh. Tapi kita ada banyak juga ubat jenis lain yang kita bagi secara intramuscular, intravenous, subcutaneous, maksudnya letak bawah kulit. Sublingual ni biasanya ubat untuk jantung lah, letak bawah lidah. Dan kita ada juga bagi ubat masuk dalam hidung. Okay, untuk orang yang ada masalah selsema. Okay, intramuscular ni yang glamour sekarang ni adalah cucukkan vaksin lah kita bagi kat patient kan. Itu intramuscular. Okay. Ada juga ubat-ubat lain yang kita titik dekat mata. Mata ni kalau kita tahu dia memang ada connection dengan hidung dan boleh masuk ke dalam tekak lah dan boleh tertelan. Tapi biasa kalau ada masalah mata kita titik sehari dua kali, sekali titik 2 kali, 3 kali sehari. Okay. Lepas tu macam telinga tadi, selain daripada yang tadi saya cakap irrigation, yang ni kita boleh juga letak ubat titik telinga. Untuk masalah, biasanya ni jugalah masalah apa tu, earwax, titik telinga yang tersumbat. Okay. And then kita boleh juga letak ubat, kita panggil ubat suppository untuk vagina. Untuk orang yang ada masalah keputihan, ada infection dekat vagina. Dan kita kalau untuk buasir ataupun ubat demam untuk kanak-kanak, kita ada juga ubat suppository yang kita masuk ke dalam rectum. So serapan dia memang dekat bahagian rectum sahaja. Ada banyak saluran darah kat situ, dia akan terserap kat situ. Kalau macam kat vagina pun dia akan terserap dekat bahagian vagina tu, dia tak akan naik atas. And satu lagi nebulizer ataupun inhaler untuk orang yang ada masalah pernafasan asma atau COPD, di mana dia akan inhale ubat lah masuk ke dalam paru-paru. Okay. Tapi macam kita tahu, walaupun dia meant untuk paru-paru, tapi sebab dia melalui mulut, dia akan masuk ke rongga mulut juga. Dan rongga mulut dekat larynx tadi tu, dia ada common pathway yang satu dia boleh pergi ke bahagian pernafasan, kadang-kadang dia boleh juga pergi dekat bahagian esophagus kat belakang tu. Okay, so persoalannya timbul dekat situ lah. Wallahu a'lam. Baby masih bersama kita ke? Banyak ni persoalan yang timbul, tak boleh lari. Saya dah tak nampak muka YB. Saya masih bersama ni. Tapi tak nampak dah. Tak nampak apa? Tak nampak muka dah. Dengar suara je. Boleh nampak tak? Tak nampak lagi.
Kenapa? Saya boleh nampak semua. Jadi kita dengar suara YB je lah ya. Ada bahagian teknikal yang boleh apa ni? Untuk nampakkan, kalau tidak kita dengar suara je lah. Rezeki awal-awal je boleh nampak muka YB. Ujung-ujung boleh dengar suara je. Okey, technical boleh ni tak? Kita pertamanya permasalahan yang dibangkit ini sudah lama dibincang dan sudah ada pandangan telah pun dinyatakan oleh para ilmuwan kita. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab lama yang menjadi rujukan muktabar, maka kita akan dapati kebanyakannya berasaskan kepada sebarang perkara yang dimasukkan melalui rongga badan itu dikira yang melepasi hak batin dikira sebagai membatalkan puasa. Tetapi sebagaimana saya nyatakan di mukadimah tadi bahawa kalau sekiranya ianya tidak membawa kepada tujuan makan dan juga minum, itu dibahaskan oleh para alim ulama kita dan banyak ulama-ulama kontemporari berpandangan prosedur perubatan yang banyak dilakukan di kalangan pesakit ini adalah tidak bertujuan untuk makan dan minum, bahkan dia lebih bertujuan untuk memberi perawatan sebenarnya. Dan melainkan ada satu dua SOP yang memang diberikan nutrien yang penuh kepada pesakit, itu dibahaskan asing oleh para alim ulama kita. Ada yang berpandangan mengatakan kalau nutrien penuh macam TPN itu dikira sebagai membatalkan puasa. Tetap atas alasan ia menyegarkan badan sebab dia dapat makanan yang sepenuhnya, zat yang sepenuhnya. Tetapi kalau atas asas menyegarkan badan, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa mandi pun menyegarkan badan, basuh muka pun menyegarkan badan. Jadi alasan itu tidak berapa kukuh berbanding yang mengatakan bahawa ia tidak membatalkan puasa. Apa yang dibentangkan oleh Dr. Afizah tadi, kalau kita merujuk kepada perbahasan di kalangan para ilmuwan kita, mereka mengatakan bahawa kebanyakannya tidak membatalkan puasa. Ini pandangan ulama kontemporari. Tetapi kalau ikut pandangan yang sesuai sebutkan tadi, ia bila merujuk kepada kitab-kitab lama dalam mazhab kita mengatakan ia membatalkan puasa. Kita ambil contoh sebagaimana kebanyakannya endoskop perut tadi, dan juga SOP yang digunakan oleh perawat perubatan untuk meneliti sakit pesakit di bahagian dalam rongga badan kita. Ini dah boleh nampak ke video? Belum lagi YB. Belum lagi. Salah ke apa? Tak faham. Kena ataupun YB keluar dulu, kami sembang dulu, saya dengan Dr. Afizah sembang dulu, nanti apa ni? Kita tengok, boleh keluar gambar YB tak? Kiranya YB leave podcast dulu, StreamYard. Okey. Jadi sementara tu, sementara kita tunggu YB untuk masuk balik supaya kita boleh melihat YB menerangkan. Sedap dengar suara je kan? Tak dengar apa? Tak tengok, melihat, tak dapat melihat batang tubuh orang yang memberikan apa ni. Okey. Jadi tadi kita ada 4 lah persoalan yang penting sebabnya kiranya 4 subtopik yang berkaitan
dengan perubatan yang kita rasa ragu adakah ia membatalkan puasa. Yang pertama, yang memasukkan rongga. Kemudian kalau kiranya pembedahan, adakah pemberian bius kepada pesakit tu membatalkan puasa. Okay. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan IV drip, transfusion darah. Okay. Jadi banyaklah. Dah nampak dah. Dah nampak? Okay, boleh sambung lah. Doktor, dia asasnya begini, kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ayat yang memfardukan puasa ini, kemudian Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa ini ada bilangan hari yang tertentu. Jadi kalau kita bermusafir ataupun kita sakit, kita boleh ganti pada hari yang baru, ganti pada hari yang lain. Bagi orang tua yang dah tak larat dah, nak ganti pun dah tak larat, dia kena bayar fidyah. Yang sebagaimana ayat disebut dalam suratul Baqarah ayat 184 ini. Tetapi di penghujung ayat itu Allah Ta'ala sebut wa antasumu khairul lakum. Kalau sekiranya kamu memilih untuk berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Kalau sakit itu boleh tahan, prosedur yang dilalui dalam proses rawatan ketika sakit itu dikira tak membatalkan puasa, maka itu yang terbaik bagi pesakit untuk meneruskan puasa. Walaupun banyak pandangan mengatakan kalau dah melepasi hak batin itu, sebagaimana pandangan konservatifnya, memang dikira sebagai membatalkan puasa. Tapi ulama telah meneliti kembali soal kita ambil contoh orang yang sakit asma yang kronik, yang dah tak mungkin untuk dia ganti pada hari walaupun di luar daripada bulan Ramadan. Maka adakah bagi dia kalau pakai nebulizer ataupun pakai inhaler itu, kalau dikira sebagai membatalkan puasa dan dia nak ganti pada hari yang lain, luar pada bulan Ramadan pun memang dia tak mampu nak ganti dah. Jadi pandangan terbaik bagi dia ialah dia memilih untuk pandangan mengatakan tak membatalkan puasa. Ulama membahaskan secara terperinci kenapa dikata tak membatalkan puasa. Kerana jumlah kuantiti cecair yang masuk ke dalam paru-paru dan baki lagi turun ke al-jawf ataupun perut yang tempat menyerap makanan dan air itu, kuantitinya jauh lebih sedikit berbanding dengan air yang kita pakai sewaktu kita berkumur dan kita istinsyak memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk. Sedangkan berkumur dan masukkan air ke dalam hidung, istinsyak wal madmadah ini sebahagian daripada kesempurnaan wuduk. Walaupun dalam bulan puasa kita tetap berwuduk dengan cara itu, cuma Nabi kata jangan bersungguh-sungguh. Pada bulan lain Nabi kata bersungguh-sungguhlah kamu berkumur dan masukkan air ke dalam hidung. Tetapi jangan ketika berpuasa, bukan jangan itu, jangan berkumur, jangan masukkan ke dalam hidung, tapi jangan bersungguh-sungguh. Bermakna perbuatan itu masih lagi sebahagian daripada perkara yang disunatkan, sunat yang muakkad ketika mana berwuduk dan perlu dibuat sebegitu. Jadi ulama membahaskan banyak mana air yang lekat dalam mulut yang baki selepas kita berkumur. Lepas kita berkumur ataupun lepas kita masukkan ke dalam hidung, kita tak lap dengan towel sebab nak bagi kering sungguh-sungguh dah. Kita biarkan begitu saja dan sebahagiannya akan masuk ke dalam kerongkong dan sudah pasti sampai kepada perut kita. Jadi dibandingkan satu inhaler tu ada 10 ml. 10 ml tu boleh sembuh untuk 200 kali. Kalau tak silap saya, Dr. Hafizah boleh betulkan. Jadi kalau satu semburan itu hanya ada 0.01 mililiter cecair saja, nak bandingkan dengan baki air wuduk yang lekat dalam mulut kita, jauh lebih banyak. Itu hanya untuk mengambil pahala sunat pun kita diizinkan. Ini kan pula kita digunakan untuk keperluan merawat pesakit yang memerlukan kepada inhaler itu tadi. Itu asas perbincangannya. YB ada lag sikit nampaknya. YB dah terkeluar ke tu? Nampaknya kita dah tak dengar suara YB. YB cuba keluar dulu tu, kita masuk balik. Jadi kalau inhaler tadi jelaslah dia apa,
Sebab ada juga pendapat-pendapat dahulu, ada juga yang masih mengatakan inhaler membatalkan puasa. Jadi dengan penerangan YB tadi, kita dah itulah maksudnya inhaler tidak membatalkan puasa lah. Kalau dulu-dulu orang kata sebab inhaler ni kan ada dua jenis, satu yang untuk merawat dan mencegah. Jadi mereka kata yang kalau ambil merawat tu kena ambil masa masa bersahur dan bila dah berbuka puasa. Jadi susahlah kalau tiba-tiba in between tu dia perlukan dia perlukan inhaler secara tiba-tiba untuk yang bukan untuk pencegahan, untuk merawat. Jadi perkara itu tidak membatalkan puasa lah, inhaler yang diambil. Okay, kita masih menantikan YB untuk menjawab untuk prosedur-prosedur yang lain. Jadi ada soalan ni untuk Dr. Hafiza. Jadi ubat pessary, speculum, examination dan pap smear, insert IUCD tu semua adakah membatalkan puasa, doktor? Yang rongga-rongga yang lain tu. Speculum, pap smear. Setakat yang saya tahu, ubat pessary ni maksudnya kita masuk kat vagina kan. Speculum examination tu sama juga saya ada tunjuk tadi. Masuk Semua adalah benda-benda vagina. Semua ni masuk kat vagina. Kena mengenai masuk membatalkan puasa yang saya tahu, setakat yang saya tahu. Tapi mungkin nanti YB akan ulas jugalah kot pasal ni. Kalau ikut asas yang diterangkan tadi, tidak termasuklah dalam perkara yang membatalkan puasa. Okey, YB sudah kembali nampaknya. Saya pun tak pastilah kenapa Putra Jaya ni semalam pun saya buat live ada gangguan juga. Padahal Putra Jaya. Dulu saya pakai 300 Mbps yang package tu. Bila slow saya ubah, bagi paling laju 800. 800 pun sangkut-sangkut juga. Barangkali Putra Jaya semua pakai, so dia contribute jadi lagi rendah banding dengan kat kampung. Okay, terima kasih Doktor. Minta maaf kepada yang follow kepada ni, sudah pasti agak mendukacitakanlah apa yang berlaku. Tetapi kalau kita balik kepada topik perbincangan yang disebutkan tadi, apabila yang sebahagian daripada ulama mengatakan dimaksudkan rongga itu, contoh Al-Ghazali mengatakan rongga itu yang sebenarnya ialah perut saja. Jadi sebarang kemasukan ke dalam badan kita, benda asing yang sampai kepada perut untuk memproses sehingga boleh diserap sama ada air ataupun makanan, itu dikira sebagai membatalkan puasa. Basic kepada perkara itulah yang dikatakan masuknya endoskop dan juga pemeriksaan tubuh dan juga pemeriksaan bahagian-bahagian bawah tu semua dikira tidak membatalkan puasa. Walaupun ada dibahaskan kalau masukkan sebahagian cecair melalui rektum, usus besar kita ni dia boleh serap air juga, tapi saya dipahamkan kalau tak betul doktor boleh betulkan, itu hanya untuk bahagian bawah sebagaimana doktor sebutkan tadi, dia tak sampai ke atas. Jadi penyerapan itu berlaku di sekitar itu saja dan itu bukan bertujuan untuk makan dan minum. Dan satu perkara yang saya kena ingatkan kepada semua, apa yang kita berikan dalam rupa bentuk kelonggaran, ulama-ulama kontemporari mengatakan tak batal puasa ini hanya untuk prosedur rawatan saja. Ini kita bincang secara ilmiah je lah. Tetapi secara praktikalnya saya, setakat pengamatan saya 10 tahun di hospital, kebanyakan doktor memilih untuk mengelak daripada melakukan prosedur ini di siang hari di bulan Ramadan. Tetapi kalaulah emergency case yang melibatkan keperluan mendesak, maka itu baru saja mengambil melaksanakan SOP itu walaupun di siang hari. Jadi apa yang kita bincangkan ini kebanyakannya untuk perbincangan ilmiah, tapi praktikal sebenarnya barangkali lebih banyak dilakukan SOP ini pada waktu tengah malam. Okey, kemudian nak buat slide sebab selalunya kiranya prosedur elektif, maksudnya yang bukan emergency kita akan lakukan masa office hour. Masa tu masih kita berpuasa lah. Jadi masa contohnya macam persoalan pembedahan. Okay? Setiap hari akan ada kiranya 8 to 5 tu, waktu office hour tu akan ada pembedahan-pembedahan yang dijadualkan. Jadi kadang-kadang dia jatuh pada hari yang kiranya waktu Muslim yang
Jadi diorang kata apa kata alang-alang diorang berpuasa untuk pembedahan tu, diorang kiranya diorang nak puasa jugalah sehingga ke hingga ke maghrib lah. Tapi Okey, persoalannya pun bila ada IV drip menyebabkan bius, jadi macam mana tu Faidi? Berkaitan dengan IV drip dan juga bius ini, pertamanya kalau saya fahamlah, bius ni ada local anesthesia dan juga general anesthesia. Kalau yang local anesthesia tu memang macam doktor sebutkan tadi, perempuan yang nak bersalin pakai kaedah epidural kaedah yang epidural, spinal. Untuk itu memang itu tak dikira sebagai membatalkan puasa. Batal puasa mungkin sebab wiladah, sebab nifas itu. Kemudian berkaitan dengan kalau general anesthesia, dalam tempoh sehari 8 jam kata dia berpuasa itu, ataupun 10 jam dia berpuasa, kalau dia sepanjang hari tak sedar, maka itu dikira sebagai membatalkan puasa. Kalau dalam tempoh siang hari dalam keadaan berpuasa daripada subuh sampai maghrib itu, dia menjalani general anesthesia, tetapi dia sedar dalam tempoh tersebut, maka puasa dia masih lagi dikira sebagai sah. Itu mengikut perbahasan di kalangan ulama. Adapun yang memasukkan air melalui tiub dan sebagainya itu dikira tidak membatalkan puasa. Cuma macam saya sebutkan tadi, hanya satu sahaja kalau masukkan TPN untuk walaupun melalui kulit, tetapi ada di kalangan ulama mengatakan ia membatalkan puasa, tapi itu sebahagian daripada pandangan yang juga dikira dibahaskan lagi apabila ada mengatakan kalau atas alasan menyegarkan, mandi pun menyegarkan, basuh muka pun menyegarkan, jadi takkan itu pun dikira sebagai membatalkan puasa. Yang paling penting ialah dia tak sampai ke rongga perut. Tadi yang doktor sebut berkaitan dengan penggunaan ubat untuk pesakit jantung yang diletak bawah lidah. Sebab majoriti ulama mengatakan ia tidak membatalkan puasa sampai ke halkum dan tak sampai ke perut. Dan ianya diperlukan untuk perawatan perubatan. Jangan sesaja kita main-main nak letak, itu bukan termasuk dalam konteks rukhsah yang dibenarkan. Okey, kemudian berkaitan dengan bioskop tadi saya dah sebut. Apa lagi? Kiranya kalau mereka ni yang pembedahan ni kadang-kadang dia punya prosedur dalam 2 jam, 3 jam je selalunya. Kiranya mereka akan berpuasa untuk prosedur tu, kemudian mereka tak akan sedarkan diri dalam 2-3 jam. Lepas tu selepas prosedur mereka boleh sambung puasa lah. Gitu ke? Ya. Itu yang dibahaskan dalam persidangan Majma' Fiqh Islami. Majma' Fiqh Islami ini mereka banyak membahaskan tentang isu-isu kontemporari dan dianggotai oleh ulama-ulama yang muktabar, sebagai contohnya Dr. Ali Jum'ah sendiri bekas Mufti Mesir, dan juga beliau merupakan bekas Syekhul Azhar. Jadi mereka berpandangan isu-isu kontemporari yang berkaitan dengan perubatan ini kebanyakannya tidak membatalkan puasa. Jadi bagaimana kalau masa sepanjang mereka berpuasa itu mereka diberi IV drip, dan semasa pembedahan tu sendiri pendarahan memerlukan transfusi darah, jadi dimasukkan tu, adakah perkara tu dikatakan menyegarkan, kiranya memberikan atas alasan itu tidak dikira sebagai membatalkan puasa. Tetapi kalau sekiranya apa-apa prosedur yang dilakukan yang basicnya sampai tadi, asasnya sampai ke perut dan tempat memproses makanan itu, kalau dimasukkan air dan makanan yang boleh diserap oleh perut itu dikira sebagai membatalkan puasa. Adapun IV drip dan sebagainya itu tidak dikira sebagai perkara yang membatalkan puasa, lagipun
ia tidak masuk melalui rongga badan yang terbuka sebenarnya. Okey. Jadi yang persoalan yang kita di zaman pandemik ni kan, Baby. Jadi kadang-kadang kita perlukan norma baru sekarang ni, kadang-kadang kita memerlukan ujian saringan COVID kan. Jadi dia jolok hidung, dia jolok mulut. Dalam tu Baby, saya dah pernah kena dah. Jadi macam mana tu? Adakah ia dikira memasukkan rongga dan membatalkan puasa? Saya tadi berlari-lari untuk live ini baru lepas saya cucuk hidung. Masih lagi pakai. Batal tak Baby? Dah, saya ingat dah banyak kali, kalau 10 kali dah lebih kot untuk melakukan prosedur itu. Itulah kita memerlukan kepada pandangan-pandangan kontemporari. Kalau mengikut pandangan yang biasa kita dengar daripada pembelajaran kita dulu-dulu, memang masuk nak korek hidung pun tak berani, nak korek telinga pun tak berani. Kalau sesaja nak mandi sungai pun tak berani, takut masuk air melalui rongga-rongga badan kita. Jadi apa yang kita kena faham itu, kalau dulu pun ulama kita mengatakan batal kerana disengajakan, tapi kalau tak disengajakan dia tidak membatalkan puasa. Samalah juga dalam soal keperluan kita dalam hal perubatan ini, keperluan yang sangat mendesak, tambah-tambah untuk buat saringan swab test ini memang perlu untuk cucuk mulut, tekak sampai ke tekak, sampai ke hidung. Jadi ini juga tidak dikira sebagai membatalkan puasa, walaupun kalau kita tengok rongga mulut, rongga hidung ini dia akan boleh pergi ke tekak dan boleh pergi ke perut, tetapi yang sampai ke perut tak ada sebenarnya. Dia hanya setakat walaupun melepasi had batin sebagaimana definisi sebahagian daripada ulama kita termasuk Imam Nawawi, tetapi ianya hanya diperlukan untuk perubatan. Tapi kalau sesaja kita duduk rumah sesaja nak buat swab test sendiri itu tak boleh lah. Itu mempermainkan soal rukhsah yang diberikan oleh agama. Soalan yang seterusnya, Pak Ebi, bagaimana pula dengan hukum berpuasa bagi pesakit COVID-19? Adakah ada rukhsah bagi mereka? Kalau kita lihat kepada asal ayat Quran, orang yang sakit ni boleh berbuka puasa, orang musafir boleh berbuka puasa. Jadi indikator dan ukuran sakit itu banyak mana tu terpulang kepada iman masing-masing. Tetapi yang lebih baiknya ialah wa antasumu khairul lakum. Yang terbaiknya kamu berpuasa walaupun dalam keadaan sakit. Kerana nikmat dan juga ganjaran puasa di bulan Ramadan ini bagi orang yang boleh berpuasa, bukannya berhalangan untuk berpuasa, jauh lebih besar berbanding dengan berpuasa di luar daripada bulan Ramadan. Walaupun itu rukhsah, tetapi rukhsah itu kita memilih azimah lebih utama dalam soal ini. Berbeza dengan contoh kita bermusafir, kita nak sembahyang tamam ke kita nak sembahyang qasar. Yang terbaiknya kita sembahyang qasar. Sebab itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Bila Nabi bermusafir, Nabi memilih untuk sembahyang qasar. Tapi kalau akal kita kata lebih baik kita sembahyang tamam, lagi banyak pahala tak? Itu berbeza-beza. Rukhsah itu ada yang afdal kita pilih rukhsah, ada afdal kita memilih azimah. Dalam bab puasa ini, bagi orang sakit COVID, dia lebih afdal untuk memilih untuk berpuasa selagi mana tidak mendatangkan mudarat. Tapi kalau dah sampai tahap yang agak kritikal, dah kena pakai ventilator dan sebagainya, itu lebih utama bagi dia untuk tidak berpuasa. Itu terpulang kepada penilaian pengamal perubatan dan juga terpulang kepada kehendak pesakit itu sendiri. Tapi basicnya Allah Ta'ala kata kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Ya. Baik YB, saya ambil soalan daripada audiens pula. Okay. Ada daripada Umul Hani. Dia tanya, saya rasa tadi ada YB ada terangkan juga tadi mengenai ubat pessary, speculum examination, pap smear dan masukkan IUCD. Jadi semua ni adalah prosedur memasukkan rongga vagina. Adakah ia membatalkan puasa? Kalau balik kepada asas tadi, untuk tujuan perubatan,
ia dikira tidak membatalkan puasa kerana dia tak bersambung dengan rongga perut yang memproses makanan dan menyerap nutrien dan sebagainya. Dia itu tempat yang lain. Jadi oleh kerana itu untuk tujuan perubatan dibolehkan pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan walaupun sakit dalam keadaan berpuasa dan tak membatalkan puasa. Tadi ada juga soalan yang apa, kan bila Dr. Hafizah kata ada prosedur OGDS tu, YB, ada kadang-kadang kiranya pakar perlu memasukkan air untuk flush air dekat dalam perut tu. Kiranya dia memasukkan air dalam rongga perut lah. Adakah itu membatalkan? Kalau ikut kepada asas tadi, memang itu adalah antara SOP yang membatalkan. Kalau betul-betul masuk dalam rongga perut yang memproses makanan itu. Tapi yang terbaiknya prosedur itu dielakkan supaya tak dilakukan pada waktu siang hari bagi peluang kepada pesakit untuk berpuasa. Saya ingat satu benda lagi yang kalau saya tak silap, Harap ada putus-putus sikit YB. Mungkin line YB apa ni ada gangguan. Boleh ke? Boleh nampak ke? Okey, dah boleh dah. Okay. Kena ulang balik. Kalau yang memasukkan air sampai kena untuk diperlukan untuk flush itu dan memang berlaku penyerapan kepada air pada prosedur itu pada pandangan dan khidmat saya dan setelah merujuk kepada asas-asas yang ini, kita kata itu membatalkan puasa lah. Itu membatalkan puasa. Wallahu alam, ini kena diperincikan lagi dan rujuk kepada pihak lebih berautoriti. Tapi kalau ikut khidmat saya kata itu batal. Okey, ada soalan ni daripada Nur Seven. Bagaimana pula kalau kita sengaja memasukkan IV drip? Mungkin badan penat dan memerlukan air, jadi diorang pun masukkan melalui intravenous. Ini dalam bab mempermain-mainkan kebolehan untuk memilih rukhsah. Pada saya tindakan ini tidak wajar, walaupun bukan memasukkan dia. Apa yang kita buat itu tengok kepada tujuan dia, maksud dia. Apa yang dia kehendaki daripada perbuatan itu. Kalau sesaja untuk bagi dia segar sikit dengan cara tak membatalkan puasa, itu dalam soal mempermainkan hukum agama, itu tak dibolehkan. Soal batal tak batal itu wallahu alam, tetapi kalau dengan niat bukan untuk tujuan perubatan dan tidak ada keperluan, itu tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berpuasa sebenarnya. Kerana prinsip puasa itu kita kena ingat, kita menahan diri, menahan nafsu daripada makan dan juga minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita tak menepati prinsip itu, kalaupun puasa kita dikira sah dari segi hukumnya kerana tak memasukkan kepada rongga badan, tak masuk sampai ke perut, tapi apa yang kita nak daripada puasa itu kita tidak akan capai, iaitu apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri, supaya kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara syahwat, melakukan perkara-perkara makan dan minum dan sebagainya. Jadi dia kontra perbuatan itu dengan prinsip asas untuk arahan kita berpuasa. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, kita pun dah berada di hujung rancangan kita lah. Bila kita dah sejam lebih dah kita bersiaran, sudah dengar penerangan daripada Dr. Hafizah mengenai prosedur-prosedur perubatan yang meragukan boleh membatalkan puasa, dan kita dah mendengar pencerahan hukum daripada YB mengenai dia punya general rule dia, maksudnya sesuatu yang membawa tujuan makanan dan minum tu yang membatalkan puasa. Tapi kalau untuk kaedah untuk rawatan dan rongga-rongga yang rongga-rongga yang tak berkaitan dengan perut tu, kiranya tidak membatalkan lah. YB ada apa-apa untuk nak bagi rumusan terhadap perbincangan kita pada hari ini?
Apa yang saya sebutkan ini adalah sebahagian daripada perbincangan para ilmuwan kita yang kontemporari, dan saya menasihatkan kepada semua yang menonton ini dan juga kepada pesakit-pesakit yang terpaksa melalui proses rawatan di bulan Ramadan ini untuk memilih mana-mana pandangan yang meringankan, kerana prinsip agama itu adalah prinsip yang mempermudahkan. Ad-dinu yusrun, kata Nabi, wala yushaddatin illa ghalabah. Apabila kita dalam keadaan sihat, kita boleh untuk melaksanakan ibadah seperti biasa. Tetapi bila kita sakit, kita diberikan kelonggaran dan rukhsah. Maka rukhsah itu secara prinsipnya mestilah lebih ringan daripada azimah ataupun prinsip asal sesuatu ibadah itu. Dia tak boleh rukhsah itu datang dengan perkara lebih memayahkan. Itu salah satu pemahaman yang silap. Kadang-kadang orang tak nak melakukan ibadah puasa, tak nak solat ketika sakit ini kerana dia melihat kepada kaedah-kaedah yang dia belajar secara konservatif itu banyak membebankan dia. Dan apabila kita teliti, semua hukum hakam dan perbincangan itu tersasar daripada prinsip rukhsah. Kerana bila rukhsah ini, kita boleh mendapat keringanan. Daripada sembahyang 4 rakaat, kita boleh sembahyang 2 apabila kita rukhsah. Daripada cara berwuduk biasa ketika sakit dengan bila ketika sihat. Ketika sakit, kita hanya basuh anggota yang tak berbungkus saja dan kita boleh sapu. Tak perlu pun sapu di atas balutan, basuh hanya anggota yang itu dan tak perlu ulang dah solat tersebut. Samalah juga dengan puasa. Kalau selagi mana kita boleh bertahan untuk berpuasa walaupun dalam keadaan sakit, setelah melalui semua SOP-SOP yang agak dikira sebagai membatalkan puasa, tapi memilih pandangan untuk tidak membatalkan puasa, pandangan kontemporari, maka itu yang terbaik bagi kita. Sebab kita tak tahu bila kita nak discharge daripada ward, dan kita discharge pun kita tak tahu discharge tu hidup ke mati kita. Jadi terus amal ibadah itu kita laksanakan berdasarkan kepada prinsip agama itu adalah satu perkara yang mudah. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran bila suruh kita berpuasa, jangan kita rasa terbeban dengan puasa ini kerana terpaksa melalui perkara-perkara yang berat. Tambah lagi orang puasa macam kita ni sihat, ada orang sakit tu rasa berat bagi dia. Allah Ta'ala sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala hendak daripada apa yang difardukan ini, puasa ini, ialah untuk memudahkan kamu. Jadi kita memilihlah fiqhut taisir, fiqh yang memudahkan, dan kita berpegang dengan pandangan itu tidak salah dari segi prinsip, dan itulah yang menepati konsep rukhsah bagi orang yang dalam keadaan yang sakit itu diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Dr. Ainur, terima kasih, dan Dr. Hafizah, kerana banyak saya dapat input daripada Dr. Hafizah. Dah lama dah tak tengok slide-slide tu. Dulu 10 tahun dah hampir 10 tahun dah tinggal semua perkara itu. Wallahu alam. Okey. Jadi setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel, Bu Hadi Marzuq dan Dr. Hafizah, atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat pada pagi ini. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang tinggi di atas ilmu yang dicurahkan oleh kedua-dua panel. Jadi saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Aisyah, JK Teknikal yang berada di belakang tabir menguruskan aspek teknikal. Okey. Terima kasih juga kepada para audiens kita pada hari ini yang setia bersama kami daripada awal sehingga akhir program. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa like, share dan follow Facebook Gerakan Wanita Sejahtera, serta like, komen dan video ini agar manfaat program ini dapat dikongsikan oleh ramai orang. Okay, saya memohon jutaan kemaafan di atas barang kekurangan sepanjang program berlangsung. Jadi sebelum saya akhiri program kita kali ini, marilah kita sama-sama merenungi sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keridhaannya akan diampunkan semua dosa yang telah lepas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Justru itu kita bersama-sama lah bermunajat, bertaubat dan memperbanyakkan istighfar di bulan Ramadan yang mulia ini, dan mohon ampun dan berdoa kepada Allah supaya kita dihilangkan daripada wabak pandemik COVID ini.
Okay, teruskan menghadapi COVID dengan norma-norma baru. Okay. Saya sudahi slot FB kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafaraah dan surah Al-Asr.